Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimina muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam yang mulia dan barakah ini, malam Jumaat di Masjid Al-Istighfar. Ya, para jemaah sekalian, seperti biasa kita akan mulakan pengajian kita Al-Hikam kita ini dengan kita berzikir pada Allah, beristighfar dan juga kita mengingati kembali kalimat tauhid la ilaha illallah dan mengingati nama-nama Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آل الأطهار أصحاب الأمر أجمعين وإلى حضرة السلطان أولياء والصالحين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز وأمدنا الله بإمداده وأنسنا بحركاته ونفعنا ببركاته وإلى حضرة أهل سلسلة طريقة القادرية وخصوصا شيخنا مرشد رابطنا السيد عفيف بن سيد عبد القادر منصور بن القادر جل بغدادي شأن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال في قلبه الله فناصره ومعينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memberi salam kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya Imamul Muttaqin. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum Khalifata Rasulillah. Assalamualaikum Sayyidina Umar Al-Khattab. Assalamualaikum Amirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah sama-sama kita memberi salam pula kepada Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari rahimahullah ta'ala, dengan di mana kita seorang pengarang kitab yang telah pun sedang kita belajar sekarang ini. Assalamualaikum ya Imamuna Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari. Assalamualaikum ya Arif Billah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pelajaran kita minggu lepas kita sedang membicarakan pada tajuk yang dinamakan iaitu kita katakan di sini iaitu sifat tamak, rakus, sumber segala kehinaan. Ya, itulah tajuk kita pada pelajaran kita yang lepas ya, di mana kita telah menyebutkan bahawa orang yang sifat tamak ini akan menjadi hamba kepada apa yang dia tamak. Jadi apabila dia jadi hamba kepada apa dia tamak apa? Dia tamakkan kekayaan, nikmat, kesenangan, nama, kedudukan, maka dia akan jadi hamba kepada apa yang dia menjadi, yang dia berusaha untuk dia nak mendapatkannya. Jadi dengan itu arti kata yang lain, dia sudah menjauhkan diri dia daripada mengingati perhambaan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, maka dia punya hati dia sudah jauh daripada keikhlasan dan jauh daripada tujuan dia daripada asalnya yang untuk nak menjadi seorang hamba Allah, dan akhirnya dia menjadi hamba nafsu, hamba manusia, hamba dunia, dan itulah akhirnya rosak agamanya. Dia tak kiralah halal haram, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang wajib tak dikisahkan, yang haram itu pula yang diambil berat. Begitulah yang berlaku pada orang-orang yang tamak dengan sesuatu apa yang dia tamak itu. Dan itulah dia akibatnya kerosakan imannya dan kerosakan hatinya. Maka pada malam ini kita menyambung lagi dalam muka surat yang berikutnya, iaitulah muka surat yang muka surat 93 pada kalam hikmah yang ke-72 ya. Kalam hikmah yang 72 iaitu yang di mana Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari rahimahullah SWT telah berkata, mari sama-sama kita membacakan doa mudah-mudahan Allah angkatkan darjat Imam Ibn Atha'illah Iskandari, seorang ulama yang telah berusaha untuk menulis dan juga menyampaikan kepada kita hikmah-hikmah yang sangat-sangat bermanfaat, dan juga kepada tuan penterjemah kitab ini iaitu Ustaz Salim Bahrasi yang telah berusaha untuk menyampaikan segala isi apa yang dikehendaki oleh tuan pengarang serta dengan beberapa penerangan-penerangan sangat baik sekali. Maka semoga Allah angkatkan darjat kedua-dua guru kita itu setinggi-tingginya dan dilimpahkan rahmat dan berkatnya, dan diberimpahkan berkat ilmu mereka kepada kita sehingga dapat kita faham dan dapat kita beramal dan dapat kita sampaikan dengan niat yang tersebut. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka berkata tuan pengarang kita Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu biyabika fid darani amin. Katanya, anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Engkau tu kita lah, bebas merdeka dari segala sesuatu yang tidak engkau perlukan. Dalam perkataan ayisun ni, dalam segi bahasa Arab ni, ayisun mana orang yang putus asa. Ya, jadi di sini engkau bebas merdeka dari segala sesuatu yang engkau berputus asa daripadanya. Berputus asa tu mana tak ada harapan lah kepadanya.
Ya, jadi kalau sekiranya seseorang itu masih lagi letakkan harapan kepada sesuatu, hati dia tergantung pada orang tersebut. Misal kata dia dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah tu dia perlu bantuan. Maka dia letakkan harapan kepada si kaya itu, oh nanti orang kaya itu tolong aku. Jadi hati dia masih tersangkut dengan dia. Habis Allah lah, tapi ini usaha juga. Itu hanya orang kata syariat tetapi hakikat Allah. Dan demikian pula kalau sekiranya kitanya orang yang sakit, kita yang harapan pada doktor. Wah, orang kata doktor ni bagus ni. Harapan kita pada dia. Tapi setelah kita jumpa orang kaya itu, setelah kita jumpa doktor tu, tak dapat apa-apa juga yang kita harapkan pun tak dapat. Apa jadi hati kita? Putus asa. Jadi apabila kita dah putus asa, maka kita sudah jadi orang yang merdeka. Apa maksud merdeka? Maknanya tak ada kita letak harapan pada siapa, kita bukan hamba pada sesiapa, kita bukan tamak pada sesiapa, kita merdeka maknanya antara kita dengan Allah Ta'ala. Hamba yang merdeka. Ini yang sebenarnya orang yang merdeka, iaitu orang yang hati dia tak ada sangkut dengan sesiapa, tak ada letak harapan pun sikit pada siapa-siapa, hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dan maka begitulah kata Alimah bin Atta'illah Skandiri sebagai sambungannya lagi, iaitu mengatakan, wa abdun, mana engkau abdun lima anta lau tamiun, dan engkau tetap menjadi hamba kepada apa yang kau harapkan. Jadi selagi dia ada letak harapan kepada sang orang kaya, selagi letak harapan pada sang doktor atau kawan atau teman atau sebagainya, kita ni masih lagi hamba kepada orang tersebut. Maksud di sini hamba ni ialah maknanya kita menjadi orang yang mengikut kehendak dia. Apa kehendak si kaya tu, apa kehendak si teman tu, apa kehendak si doktor tu, kita ikut. Yalah, mestilah ustaz kena ikut dia. Cara dia, kalau kita nak dapat pertolongan dia, begitulah dia. Kita seperti hamba pada dia. Inilah manusia kadang hari ini, apabila dia meletak harapan untuk dapat kekayaan daripada bisnes dia, daripada teman dia, daripada urusan dia, daripada bos dia, maka dia sanggup maaf kata semayang pun nanti dulu, nanti semayang nantilah. Begitulah hukum agama. Ni haram, nanti. Sebenarnya ni kita nak dapatkan ni, kita nak kerjakan ini. Jadi maka dia itulah jadi hamba kepada apa yang dia letak harapan. Allah Akbar. Jadi kita dah sebutkan tajuk kita tadi awal, iaitu rakus, tamak adalah merupakan sumbernya, bibitnya sekalian kehambaan, kehinaan. Inilah dia apabila kita letakkan harapan. Habis ustaz, takkanlah kita tak letak harapan pada kita susah, kita mestilah dapat pertolongan orang. Itu pada zahirnya kita susah, kita sakit, apa pun, semua ketentuan Allah. Tetapi usaha yang zahir itu sekadar syariat sahaja. Tak lebih pada itu. Hati kita tak sedikit pun terbetik, terasa, teringin, terharap, itulah orang yang tolong kita. Itulah yang boleh obatkan kita. Itulah yang boleh bantu kita. Tak ada sedikit pun. Hati kita tetap hanya pada Allah. Tak ada lebih daripada itu. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya untuk membuat kebaikan dan tak ada daya upaya untuk meninggalkan kejahatan. Melainkan semuanya dengan izin Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mencukupilah kami dengan Allah sebaik-baik wakil, tempat penyerahan diri. Serah diri kepada Allah sebulat-bulatnya. Allahu Akbar. Itulah hakikat sebenarnya. Zahir syariat tak menyalahi, tetapi itu pun berbeza-beza peringkat manusia. Ada manusia peringkatnya dia ada syariat, iaitu perbuatan sebab-sebab yang kita sebut tadi. Tetapi ada juga yang peringkat yang lebih tinggi, serah pada Allah SWT. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Siapa? Allah SWT. Dia yang turunkan aku sakit dan dia juga yang boleh cabutkan aku sakit. Walaupun saya sakit itu kita boleh berobat, dan berobat itu kita tetap meletakkan hati kita kepada Allah, bukan pada obat, bukan pada vaksin, hanya pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita dah dapat vaksin, dah dapat obat, hati kita dah tenteram sikit. Aku dah okey lah juga, dah dapat, orang kata dah terbenting, dah diselamatkan. Mana selamat? Selamat tu hanya datang pada Allah. Bukan vaksin, bukan obat. Vaksin, obat pun tak diselamatkan kita. Dia sendiri pun adalah merupakan penyakit juga. Penyakit? Ya, betul. Sebab bila orang ambil vaksin ni, dia masukkan penyakit kuman tu yang sudah dilemahkan dalam tubuh kita untuk menyegarkan kita punya imun,
pertahanan dalam kita untuk bersiap sedia untuk menghadapi yang lebih besar. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Maka begitulah dan muslimin rahimakumullah ya. Apabila kita ini dalam apa juga keadaan, kesusahan, kesakitan, jangan sama sekali harapan kita pada manusia. Harapan kita hanya pada Allah. Harapan kita pada makhluk, pada sipulan akan membawa kita jadi hamba kepadanya. Habis Ustaz, macam mana ni? Yalah, hamba. Jadi kau ni bukan hamba kepada Allah sebenar-benarnya. Hamba pada manusia. Habis kita ni siapa sebenarnya? Kita ni hamba Allah. Maka kita serah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dari kata-kata kalam yang pendek ini kita akan dapati bagaimana dia punya indahnya. Sebagaimana kata tuan pengarang kita, andaikan tidak ada keinginan-keinginan yang palsu. Kenapa palsu? Palsu ini tidak sebenarnya. Kalau seseorang itu jadi orang kaya, kaya dia jauh mana? Sekadar hidup dunia. Kalau itu pun jadi kaya. Begitu juga ada sehat. Sehat itu sejauh mana? Waktu dia masih lagi hidup, lagi hayat di kandungan badan. Kesemua itu adalah sementara dan tidak kekal. Dan semua itu adalah hanya khayalan yang tidak sebenarnya. Hanya buat sementara saja. Macam, maaf kata, orang yang ambil dadah. Dia berkhayal. Khayal dia tu dalam seolah dia duduk dalam istana, dalam syurga dengan keadaan nikmat. Tapi berapa lama dalam masa khayal dia? Dalam khayal dia 1 jam, 2 jam, begitulah. Itulah ibarat kita ni pun, maaflah, kita pun dalam khayal. Sebab itulah kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, manusia itu dalam keadaan mimpi, dalam hidup ni mereka dalam mimpi. Mimpi orang tidur. Dan apabila mereka mati, maka barulah mereka tersedar. Bila dah mati, alamak, aku belum siap amal lah. Alamak, amalan aku salah lah. Perbuatan aku ni tak betul lah. Dah tak guna lagi dah. Macam itulah ibarat kata kita ni semua dalam khayal, tuan-tuan. Dalam keadaan mimpi yang seronok, yang kita rasakan kita seolah-olah dah selamat, dah baik, dah untung. Tapi rupa-rupanya bila kita mati, barulah tersedar kita semua tu hanya pinjaman Allah sementara saja. Ya itulah yang sebenarnya. Apa yang ada pada kita semua pinjaman Allah sementara. Maupun kekayaan kita, kesihatan kita, nama kita, kedudukan kita, semua pinjaman Allah sementara saja. Maka begitulah kata Tuhan mengarang kita rahimahullah ta'ala, iaitu andaikan tidak ada keinginan-keinginan yang palsu, pasti orang akan bebas, merdeka. Tidak akan diperbudak-budakkan, tak akan diperhamba. Budak-budak ni diberi hamba lah. Tak akan diperbudak-budakkan, tak akan diperhamba-hambakan oleh sesuatu yang tidak berarti. Oleh sesuatu tu maknanya dunia, kekayaan, nama, kedudukan, kesihatan yang tak ada arti, yang tak ada harga. Memanglah. Walaupun kita kata dunia ni, Ustaz, dunia ni mestilah kita nak cari. Betul. Ini hanya sementara. Bahkan tidak ada harga nilai-nilai sisi Allah. Allah pun tak pandang pada harta kamu. Allah tak pandang pada kesihatan, kekuatan tubuh badan kamu. Tapi Allah pandang kepada hati dan amalan kamu. Itulah dia. Allahu Akbar. Bukanlah makna kita kata jangan bekerja. Bukanlah kita katakan makna jangan mencari obat. Tidak. Semua usaha tu adalah zahir sahaja. Tetapi hati kita tetap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sebab didatangkan contoh sebagaimana sebut di sini. Contohnya burung helang Raja Wali yang terbang tinggi di angkasa lepas. Sukar bagi seseorang untuk menangkapnya. Tetapi dia melihat sepotong daging yang tergantung pada perangkap. Maka dia pun turun oleh sifat tamaknya dari angkasa itu. Maka terjebak oleh perangkap itu sehingga dia menjadi permait dan anak-anak kecil. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia ni dah Allah Ta'ala dah bagikan dia kekuatan terbang tinggi. Tak ada siapa boleh tangkap dia. Tetapi kerana sifat tamak nampak seketul daging. Seketul daging ni sebenarnya umpan daripada orang yang nak menangkap burung ni. Orang ni sembunyi letakkan daging kat depan. Burung ini pun daripada angkasa terus turun nak pergi tangkap daging tu. Tapi bila dia makan daging tu, pop, dia pun tersangkut. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan. Manusia hari ini pun macam itulah. Yang dia nak kejarnya tu tak ada apa sangat. Nak kejar jawatan, nak kejar nama, nak kejar pangkat, nak kejar gaji besar. Tapi apabila dia dapat itu semua, sebenarnya dia sudah terperangkap.
Dulu sembahyang alhamdulillah 5 waktu jaga. Dulu alhamdulillah ada belajar agama. Dulu alhamdulillah wirid zikir tak tinggal. Tapi bila sudah naik pangkat, sudah jawatan tinggi, sudah banyak dia punya bisnes dia, tak sempatlah ustaz nak datang belajar, tak sempatlah nak wirid zikir. Semayang pun kocak-kacir, semayang pun kelang kabut macam kena kejar tu. Allah Akbar sami Allah. Pasal time. Itulah dia. Itulah perangkapnya sekarang sudah menangkap kita hari ini. Sebab itulah Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia semua dalam kerugian. Ialah kerana mereka itu mengejarkan ke sesuatu yang di mana mereka lupa matlamat mereka ialah untuk menjadi hamba kepada Allah SWT. Maka janganlah kita jadi seperti burung helang tadi yang digambarkan tadi, yang di mana tertipu dengan kenikmatan makan daging yang sedap, tetapi hanya seketika itu saja dan kemudian dia terperangkap menjadi hamba kepada orang-orang yang menangkapnya. Allahu Akbar. Menyambung lagi kata-kata sebagaimana dalam diterjemahkan oleh Ustaz Salim Bahrasi menerangkan kata-kata Imam Ibn Athaillah. Dia membuat satu lagi kisah Fatih Al-Mausuli. Mausuli seorang ulama lah ni. Ketika ditanya tentang contoh orang yang menurutkan syahwat hawa nafsu dan sifat tamaknya, sedang tidak jauh dari tempat itu ada 2 anak yang sedang makan roti. Jadi ini sebenarnya dia seorang ulama. Beliau ditanya, apakah contoh orang yang menurutkan hawa nafsu dan sifat tamak? Ya, Tuan Syekh, tunjukkanlah apa contoh orang yang menurutkan syahwat nafsunya dan yang tamak. Masa itu tiba-tiba sedang tidak jauh dari tempat itu ada 2 anak yang sedang makan roti. Yang satu hanya makan roti, sedang yang kedua makan roti dengan keju. Ada 2 budak lah ni. 2 budak ni pun berbeza-beza pula. Dua-dua makan roti. Satu rotinya ada keju, satu roti kosong aja. Habis apa jadi? Kita tengok apa katanya lagi. Iaitu dan lalu yang makan roti ingin keju, maka ia berkata kepada, jadi yang makan roti sahaja, mana dia roti saja, tak ada keju, tak ada apa. Jadi naklah macam yang ada keju. Macam kita sekarang ni. Kita ni kerja juga gaji, tapi gaji sikit je ni. Tengok orang tu gaji besar, rumah besar, kereta besar. Naklah macam tu juga. Ni contoh. Tapi contoh ni memang tepat sekali. Maka berkatalah kepada temannya yang makan roti tadi, roti kosong lah ya. Dia katalah kepada temannya yang makan roti dengan keju, berilah kepadaku keju, bagilah aku sikit. Keju tu. Jawab temannya, jika engkau suka saya jadikan anjingku, saya beri keju. Maka jawab yang minta, baiklah. Maka lalu diikat lehernya dengan tali sebagai anjing dan dituntun. Dituntun tu diikutlah, berjalan. Maka berkatalah Tuan Guru. Jadi di sini apa yang kita dapat pelajarannya? Pelajarannya bahawa apabila kita hendak sesuatu, nakkan macam orang kaya tu, rumah tu, kau kena jadi anjing dia. Anjing dia, maksudnya kau jadi hamba kepada apa yang dia capai tu. Dia capai tu jadi orang kaya. Dia capai tu orang dapat nama. Macam mana? Kita pun kena perhambakan diri. Nak kena kejar tempat tu. Nak kena kerja kuat. Habis semayang, habis ibadat, habis belajar. Nanti. Ini kamu yang ingin target kau. Ini kau punya aim. Allahu Akbar. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Inilah keadaan berlaku hari ni. Kadang-kadang kita mak ayah ni pun maaf. Kita nak anak kita berjaya top. Belajar. Bagus. Tuition sini. Tapi agama, nantilah budak-budak lagi. Quran, tak apalah. Nanti dah besar, nanti dia cari sendiri. Habis semayang, nantilah dia dah besar, dia dah dewasa, dia buatlah. Inilah keadaan hari ini. Anak-anak kita jadi rosak. Agama tak ada, pelajaran agama tak ada, baca Quran pun tak tahu. Allahu Akbar. Bila dia sudah jadi top, dah jadi kelulusan tinggi, dia dapat kerja, dia dah sibuk dah. Tak ada masa nak belajar agama. Akhirnya dia tak ada agama. Betul ke Islam ni? Islam ni betul ke? Dia pun dah free thinker pula. Na'udzubillah. Dan ini berlaku tuan-tuan. Ada statistik yang di mana anak-anak orang Islam sekarang dah mula banyak yang na'udzubillah keluar pada Islam. Taklah kita kata ribu-ribu, tapi sudah ada jumlahnya. Dan ini penyakit tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Tidak ada asas agama yang diberikan pada mereka.
Yang ada asas agama pun bukan 100% terjamin. Dengan keadaan dunia, dengan kita katakan dengan keadaan godaan-godaan, dengan cabaran-cabaran dunia hari ini, mereka pun masih kadang-kadang tak terjamin, bahkan ada yang hanyut. Apalagi yang tak ada pegangan agama, pelajaran agama pun tak ada, semayang ibadat pun tak ada. Allahu Akbar. Inilah dia tuan-tuan. Sebabnya tamak dan ingin mendapat sesuatu yang harganya hanya sekadar hidup dunia. Kalau dapat, kalau tak dapat, kita habislah. Dunia tergadai, akhirat pun hancur. Itulah pepatah mengatakan, pergi ke balik pulau, singgah di bayan lepas. Dunia terpulau, akhirat pun terlepas. Apa pun tak ada. Itu dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya Allah, selamatkanlah kami. Selamatkan anak cucu kami semua, Ya Allah. Janganlah tertipu dengan dunia yang sementara ini, Ya Rahman. Bantulah kami, kuatkanlah semangat kami untuk mengikuti perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Bimbinglah anak cucu kami, Ya Allah. Menjadi orang-orang yang Kau ridha, Ya Rahman. Dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka berkatalah Imam alim ulama itu yang bernama Fatih Al-Musili kepada orang yang bertanya, andai kata anak itu tidak tamak pada keju, nescaya tidak menjadi anjing. Itulah dia. Andai kata kalau si budak ini tak tamak untuk nak dapat roti dengan keju tu, dia tak jadi anjing. Tapi pasal dia tamak, dia ingin dapat, nak puaskan nafsu dia, nak dapatkan nafsu dia, dia jadi. Inilah juga keadaan yang kita pada hari ini. Na'udzubillah, nakkan puaskan nafsu kita, nafsu syahwat kita, nak puaskan keinginan kita, kita menjadi hamba pada nafsu, kita tinggalkan perintah Allah dan kita buat dosa, arak, judi, zina, maksiat semua sesuka hati dan kemudian sementara saja. Lepas tu kita akan terhina di sisi Allah, dicampak ke dalam api neraka Jahannam. Waliyazubillah mizali. Allahumma asturna ya Rabb. Maka terjadilah tambah lagi, terjadi ada seorang murid yang didatangi oleh gurunya. Maka ia ingin menjamu gurunya. Lalu ia ingin keluarkan roti tanpa lauk pauk. Dan tergerak dalam hati murid, sekiranya ada lauk pauknya, tentu lebih sempurna. Ini memang baguslah ya. Murid ini dia nak jamu guru dia. Jadi bila guru dia datang, dia pun hidangkanlah makanan, tapi tak ada lauk. Alamak, roti saja, tak ada lauk. Guru ni tak cakap apa-apa. Tapi murid ni terasa hati. Alangkah baiknya kalau aku tambahkan dengan lauk. Tapi mungkin murid ni miskin. Tapi terasa kekurangan dia. Aku jamu guru aku ni roti saja. Jadi, apa jadi? Maka berlakulah. Kemudian setelah selesai dimakan oleh guru tu makan roti sajalah. Lauk tak ada. Apa yang dihidangkan, bangunlah guru itu keluar tiba-tiba, dibawa ke penjara untuk ditunjukkan berbagai macamnya orang-orang yang dihukum. Jadi guru ni setelah dia dah makan jamuan yang dihidangkan oleh muridnya, iaitu roti, dia pun bangun, dia pun bawa murid ni, mari kita pergi jalan sekejap. Tengok pergi mana? Pergi ke penjara. Pergi penjara, tunjukkan orang-orang yang dalam penjara dengan bermacam-macam siksaan mereka. Apa yang dia nampak itu, ada apa pelajarannya? Melihat berbagai macam orang-orang yang dihukum, baik yang dipukul atau yang potong tangan ni mencuri lah, dan lain-lainnya. Lalu berkata guru kepada murid, semua orang-orang yang kau lihat itu iaitu orang yang tidak sabar makan roti saja tanpa lauk. Masya Allah ya. Itulah dia satu pelajaran. Ini semua orang ni tak sabar dengan hanya makan roti saja. Maknanya rezeki apa yang ada pada dia, dia tak rasa cukup. Dia dapat gaji 1,500. Makan bolehlah sederhana. Daging ayam tu seminggu sekali aja, tak apalah. Dia tak sabar. Dia nak, kau boleh tiap-tiap hari lah kita nak makan sedap. McDonald's, KFC, apa-apa lagi. Tengok kawan tu orang gaji 3,000 ni ke 4,000. Nampak. Jadi kalaulah andai kata manusia tu berpada tu merasa cukup dengan apa yang ada, takkanlah dia terkena dengan siksaan ini. Maknanya sampai dia nak mencuri, nak membohong, nak menipu. Itu siksaan dunia. Apalagi kalau siksaan akhirat. Dengan dia melakukan perkara yang salah,
berdosa, meninggalkan perintah Allah, haram, halal. Yang riba dikata halal, yang itu dikata halal, halal. Semua halal. Dah tak ada lagi yang haram. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Yalah Ustaz, ni kita nak dunia ni. Dunia ni kita sekarang dalam kesempitan. Maaflah tuan-tuan, bukan nak kata siapa-siapa. Tapi inilah keadaan yang berlaku kalau sekiranya orang tu ada sifat tamak dan tak berasa cukup dengan apa yang ada. Sebab itulah pernah satu kisah di Maghribi, di Morocco, ya. Di Morocco, seorang murid ni nak pergilah berziarah kepada seorang wali Allah di kota. Dan murid ini dia pergilah jumpa pada teman dia yang menjadi seorang duduk zuhud dalam satu pondok di tepi sungai. Tiap hari teman dia ni dia akan tangkap ikan, 2 ekor ikan. Satu ekor ikan dia makan, satu lagi dia sedekah. Zuhud betul lah ni. Kemudian murid ni dia pergilah jumpa teman ni. Dia pun kata, aku nak pergi ziarah seorang wali Allah dekat kota ni, masyhur nama dia. Dia kata, okey, kau jumpa dia tu, itu adalah abang aku tu. Kau berilah salam pada aku dan mintalah dia nasihatkan aku. Ni kata si orang yang zuhud ni, yang duduk dalam pondok ni. Maka murid ini pun pergilah cari, tanya-tanya orang sampai kat bandar tu, mana rumah syekh ni. Orang pun tunjukkan. Bila ditunjukkan rumah tu, dia pun terkejut. Rumah besar macam istana. Kemudian lepas tu, dia katalah hati, ini betul kan dia ni wali Allah, dia ni syekh ni. Maka dia pun tunggu sebentar, datanglah syekh ni dengan kereta kuda pula. Alamak, hebat betul lah. Macam ni ke dia syekh ni? Macam ni ke wali Allah ni? Kemudian syekh ni pun dia pun jumpa, tuan saya nak jumpa sekian-sekian. Ya, itu saya. Mari masuk. Masuk. Dah masuk dalam, dia pun lagi terkejut lagi. Tengok, wah, rumah syekh ni cantik lah. Dia ni syekh kan? Ni wali Allah kan ni? Kemudian selepas dah selesai semua jadi jamu makan, kemudian dia pun ceritalah, saya ni datang daripada jumpa adik tuan tadi. Dia kat tempat tepi sungai, dia dudukkan pondok tu. Dia datang dikirim salam tuan. Dia pun kata, mintalah nasihat pada tuan. Adik aku itu, kalau kau jumpa dia, nasihatkan dia, jangan cinta pada dunia. Jangan cinta pada dunia. Allah. Ini murid ni lagi terkejut. Yang syekh ni duduk rumah besar macam ini, nasihatkan pada kawan tu yang duduk dalam pondok, jangan cinta pada dunia. Baiklah. Dia pun terima kasih dah lepas jamuan semua, dia pun baliklah. Dia balik, jumpalah kepada teman dia itu. Ya, teman dia itu pun tanya, kau dah jumpa abang aku dah? Kemudian dia pun tanya, apa nasihat dia untuk aku? Dia nak cakap pun serba salah. Tapi dia pun terpaksa sampaikan itu amanah. Dia kata, abang kau pesan, jangan cinta pada dunia. Allah, bila dengar kata tu, dia yang teman dia ni, yang adik pada si wali ni menangis. Allahu Akbar. Memang betul lah kata abang aku tu. Betul lah kata abang aku tu. Kemudian apabila si murid ni pening kepala, ya Allah, macam mana ni? Yang syekh itu duduknya rumah besar tapi tak cinta dunia ke? Yang ini pula duduk dalam rumah pondok tapi cinta dunia ke? Jadi kisahnya itu bahawa sebenarnya syekh ini walaupun dia itu duduk rumah besar, hati dia tak ada sikit pun pada dunia. Tak ada sikit pun. Ini semua adalah hak Allah. Milik Allah Ta'ala. Tak ada, bukan. Walaupun kaya pun itu bukan dia punya. Itu hak milik Allah. Hati dia hanya milik kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Tetapi si murid ini ataupun si teman ini yang di mana duduk tepi sungai, yang duduk di bawah pondok yang kecil tu, tiap-tiap hari tangkap ikan. Hati dia tu sentiasa berharap dapatlah tangkap ikan. Kenapa? Sebab nak makan. Kenapa? Sebab nak sedekah. Jadi hati dia tu mengharap, meletakkan harapan. Itulah dia cinta pada dunia. Allahu Akbar. Memanglah kalau kita dengarkan cerita ini kita rasa pelik. Memang pelik. Tetapi itulah yang berlaku. Maknanya hati kita bila tersangkut sesuatu, meletakkan harapan pada sesuatu, itulah kita cinta pada sesuatu tersebut. Habis macam mana Ustaz? Jangan letak harapan. Kita berobat,
kita bekerja, kita bisnes, tak ada harapan satu pun pada mereka. Habis kita buat apa? Kita nak berobat, buat apa kita senang. Itu hanya jalan syariat sahaja. Hati kita tetap kepada Allah. Harapan kita, sangkut kita hanya kepada Allah. Apa Allah Ta'ala kata? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Katakanlah Allah tu Esa. Dan dialah tempat pergantungannya. Tempat pergantungan segala-galanya. Kita tidak akan menjadi mati dengan kerana tak dapat sesuatu daripada apa yang kita hendakkan. Kalau mati kita pun, umpamalah kita tak makan ubat, kita mati. Mati itu pun sebenarnya sudah ketentuan ajal yang telah ditetapkan Allah. Bukan kerana kuman yang mematikan kita. Bukan kerana orang yang mematikan kita. Tapi yang mematikan kita ialah Allah, kerana tangan nyawa kita di tangan Allah. Semuanya hak dia tu milik dia. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Allahu Akbar. Kembali kita lagi kepada apa yang diterangkan oleh tuan penterjemah kita. Ada seorang yang baru dikeluarkan dari penjara yang masih terikat kakinya dengan rantai. Ia meminta-minta sepotong roti kepada orang, maka dikatakan kepada orang yang dimintainya, andai kata sejak dahulu engkau berpada dengan sepotong roti, maka takkan terikat kaki-kaki kamu. Makna di sini, maknanya orang yang di mana dia tu baru keluar penjara, kaki tangan terikat, masih lagi rantai-rantai ada, minta sedekah tu berjalan. Kalau kamu tu bercukup dengan berpada dengan roti saja, takkan kamu akan jadi seperti ini. Kerana kamu nak lebih kan? Nak lebih tu sampai mencuri, memukul orang, menipu orang. Itulah akibatnya. Itulah sekarang kau terima balasan. Macam itulah juga kita hari ini kita melakukan perkara yang tak sepatutnya kerana nak dapatkan sesuatu keduniaan kita. Akhirnya di akhirat, na'udzubillah, penjara Allah. Na'udzubillah bizalik. Itulah tempat yang paling jahat sekali. Ada seorang melihat seorang hakim. Hakim tu orang yang bijak lah. Bukan hakim tu hakim mahkamah. Hakim tu orang yang bijak. Sedang makan buah-buahan yang berjatuhan di sungai. Maka orang itu berkata, orang yang melihat ni berkata, hai orang hakim, hai orang yang bijak, sekiranya engkau mau bekerja pada raja, tentu engkau tidak sampai makan buah yang berjatuhan dalam sungai. Maka dijawab oleh hakim orang bijak tu, andaikan engkau suka menerima makanan ini, sudah tidak usah menjadi buruhnya raja, budaknya raja. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Bila kita ni jadi hamba ataupun pekerja kepada sesiapa, kita jadi hamba pada dia. Dia perintah kita, kita paksa ikut. Tapi itulah Ustaz, kita sekarang zaman ni terpaksa kita bekerja. Tak ada salah. Tak ada salah kerja. Tapi jangan letak harapan pada kerja kita. Memang kerja kita buat sebagai usaha untuk mencari rezeki, menunaikan perintah Allah. Itu pun ibadat. Ibadat. Tapi hati kita tetap bergantung kita pada Allah. Jangan kita campurkan dengan kita bekerja nak cari rezeki kerana perintah Allah, tapi harapan kita pada kerja kita. Jangan. Macam sekarang kita bisnes. Bisnes kita yang mencari rezeki untuk memenuhi perintah Allah, yang mencari nafkah yang halal. Tapi harapan kita pada bisnes, tidak. Harapan kita kepada tetap pada Allah. 100%, 1000% tetap bergantung pada Allah. Tak ada bergantung pada manusia. Oh, Ustaz, sekarang ni kita COVID ni macam mana, bisnes semua down. Ya, apa nak buat? Itu adalah ketentuan Allah. Kita sekadar buat apa yang termampu. Kalau tak boleh mampu kita buat bisnes dengan keadaan COVID naik, sekarang kita apa yang sajalah yang termampu. Nak jadi kita kata delivery ke, Grab ke, apa ke, terserahlah. Pokoknya di sini harapan bukan kepada pekerjaan. Harapan hanya kepada Allah. Ini semua Allah nak didik kita sebenarnya tuan-tuan. Sebab kita ni selalu dah tersangat bergantung kepada dunia kita. Oh, ini bisnes kita maju. Oh, ini kita punya kemampuan kita. Ini klien kita. Wah, kita rasa hebat. Kita rasa hebat. Allah kata tak ada. Engkau tak hebat. Pop, terus jatuh. Habis. Flat terus. Itulah dia. Allah Ta'ala. Kehendak Allah. Lebih-lebih kita mati. Nak mati, kita balik pada Allah. Sudah. Itulah dia kita penghabisan kita pun. Allahu Akbar. Ya Rabbi, Ya Allah. Dan berkata lagi tuan pengarang kita Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, man lam yuqbil 'ala Allahi bi mulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasil imtihan.
Siapa yang tidak suka menghadap mendekatkan diri kepada Allah dengan halusnya pemberian kurnian Allah, maka akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai ujian bala. Sekali lagi, siapa yang tidak suka menghadap mendekatkan diri kepada Allah dengan halusnya pemberian kurnia Allah. Allah kurnia kita berbagai-bagai. Allah SWT kurnia kita sehat, kita nyawa, umur, badan, keluarga, semua Allah bagi. Alhamdulillah. Habis, apa yang patut kita bawa? Kita bawa hati kita kepada Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ini nikmat Allah dah bagi banyak ni. Nikmat Allah bagi banyak, engkau membalas Allah dengan dosa pula. Tak suka juga menghadap pada Allah hati engkau. Oh, Ustaz, apa yang saya ada? Engkau yang diri sendiri itu sudah satu nikmat yang besar kerana Allah menjadikan kita daripada tiada kepada ada. Dah kita dijadikan Allah. Dibagikan lagi nikmat. Dibagi panca indera, mata, kaki, tangan. Dibagikan kita pula nikmat lagi. Dapat makan, minum. Dibagi kita nikmat lagi. Orang, ibu, ayah kasih sayang pada kita. Allah. Nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira, nak hitung nikmat Allah, tak terkira. Dah kalau macam tu, patutnya kita bersyukur. Tapi tidak juga siapa yang tak suka, sebagaimana kata Tuhan mengarang kita, siapa yang tidak suka menghadap mendekatkan diri pada Allah dengan setelah Allah memberikan dia kurnian-kurnian Allah yang banyak, apa yang akan Allah lakukan? Maka akan diseret, diikat, dirantaikan dia, supaya ditarikkan dia kepada Allah dengan rantai. Rantai itu dia itu dengan ujian dan bala. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya Allah Ta'ala dah beri kita kurnian nikmat, patut-patut kita syukurlah kepada Allah. Tapi syukurnya pun tidak, sedikit saja orang bersyukur. Itulah manusia. Manusia ni ada yang bila dikurniakan nikmat, dia lupa kepada Allah. Dia derhaka lagi pada Allah. Lupa ibadat, lupa taat pada Allah. Maka orang ini orang yang tidak bersyukur. Tapi orang yang dapat bersyukur, terima kasih ya Allah, lagi nikmat lagi banyak, lagi kuat ibadat dia, lagi kuat tahajud dia, lagi kuat baca Quran dia, lagi kuat zikir dia. Alhamdulillah. Maka dia mendapat nikmat tu, ditambah lagi taat pada Allah. Itulah Allah mengatakan orang yang bersyukur. Tapi orang yang syukur dia sikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Memanglah. Itulah kita pun. Kita selama ni kita dalam hidup mewah sebelum datang COVID, ya, kita kerana lupa semayang, kita tinggal kerana semayang buat kelang kabut, ya, waktu semayang pun tak jaga, nak semayang tarawih pun tak sempat, ya, nak baca Quran, khatam Quran bulan Ramadan pun tak sempat. Sebab apa? Sibuk. Tak peduli. Ramadan tak Ramadan sama saja dengan dunia saja. Nak pergi haji nantilah dulu. Sekarang nak pergi haji pun tak boleh. Allahu Akbar. Habis apa nak buat? Jadi itulah ni. Jadi apabila manusia ini dah lupa kepada Allah, dah diberi nikmat pun lupa pada Allah, maka akan Allah Ta'ala, Allah sayang pada dia. Allah nak dia masuk ke syurga. Allah tarik dia untuk heret dia untuk bawa ke syurga, untuk heret dia bawa kepada Allah dengan rantai-rantai. Rantai mana ada rantai, Ustaz? Bukan rantai yang fizikal, tapi mana kita dirantaikan dengan balak dan musibah. Ini dia. COVID datang, tak boleh keluar negeri. Kita seperti dalam penjara. Tak boleh keluar rumah. Seperti duduk dalam penjara. Itulah dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala rantaikan. Habis Ustaz, kita nak buat apa? Banyakkan zikir. Banyakkan taubat. Minta ampun pada Allah. Dosa kita dah banyak sangat dah. Sebab itulah kita sekarang ni Allah Ta'ala turunkan bermacam-macam balak. Tengok COVID-19 ni. Tak habis lagi. Datang lagi varian pula. Delta lah, itulah, inilah, India lah, daripada Afrika lah. Daripada, tak tahu lagi apa lagi akan datang. Selagi manusia tak kembali pada Allah, selagi itulah balak dan musibah akan terus turun. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu Allah mengatakan wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan rasakan pada manusia sedikit daripada azab kami sebelum azab yang lebih besar, iaitu azab akhirat yang lebih dahsyat. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah. Rujuk kepada Allah. Itu sebenarnya. Allah sayang kita. Allah tak mau terus kita ni mabuk dengan dunia, lupa kepada dia. Allah tak mau kita ni lalai. Allah tak mau kita menjadi ahli neraka.
Allah bawa kita dengan penyakit ini supaya kita insaf dan taubat. Ini hikmah Allah. Habis ustaz, bisnes kita, tak apa, bisnes kita mati pun tak buat bisnes, kita mati pun tak bawa harta kita, rumah kita pun kita tak bawa dalam kubur kita. Tapi yang kita bawa amalan kita, itu saja. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Masya Allah, kalam hikmah ni cukup indah lagi. Ya, begitulah. Kata pula tuan penterjemah kita, siapa yang tidak suka sedar zikir kepada Allah ketika sihat, afiat dan murah rezeki, maka akan dipaksa supaya zikir ingat kepada Allah dengan tiba yang balak bencana. Maka dalam kedua hal itu, Allah berkenan akan menuangkan nikmat kurnia yang sebesar-besarnya kepada hamba-Nya. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Allah SWT ni sayang kita. Dibagi kita sihat, bagi kita rezeki supaya kita beribadat, berzikir, ingat pada Allah. Tapi bila tak menjadi juga, Allah Ta'ala jadikan kita bermacam-macam musibah. Bila kena musibah, sembahyang hajat, baca yasin, zikir. Tengok orang yang sakit. Bila kena dah sakit, Allah, Allah, Allah. Kan sebut nama Allah kan bagus. Masa sihat, nak sebut nama Allah. Tak adalah. Sibuk tu. Hello, okey. Itu sibuk dia. Sentiasa sibuk. Tapi bila dah sakit, Allah, Allah. Ya itulah dia tuan-tuan. Ya. Jadi sebab tu kita lihat apa yang berlaku dengan hari ini, dengan COVID ni, ia adalah merupakan sebagai satu kurniaan Allah. Nikmat Allah. Bukan balak, tapi nikmat bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang na'udzubillah, yang tak beriman, susahlah, matilah. Itu memang apa nak buat. Itu bagi mereka lah. Dunia pun susah, akhirat pun susah. Akhirat yang cakap lagi lah. Yang tak beriman. Dan neraka jahanam, api yang menyala, yang membakar. Tapi bagi kita yang beriman, kita ambil pelajaran. Apa saja kesusahan yang tertimpa pada kita, kita ingat, aku ni Allah Ta'ala nak ingatkan aku. Dosa aku ni banyak. Aku ni banyak buat salah. Allah nak ingatkan aku. Kita ingatkan itu. Itu satu nikmat kepada kita sebenarnya. Bukan balak. Tapi sebagai satu nikmat untuk kita. Mudah-mudahan ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Ya Allah. Bukakan hati kami untuk sentiasa ingat padamu ya Allah. Untuk mendekatkan diri kami padamu ya Rahman. Kami tahu kami banyak melakukan kesalahan. Banyak kami lalai daripadamu ya Allah. Ampunkanlah kami, maafkanlah kami, pimpinlah kami ke jalan keridhaan ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Kalau Engkau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami? Kalau Engkau tak pimpin kami, siapa lagi yang akan pimpin kami ya Allah? Ya Allah ya Tuhan kami tahu penyakit COVID ini semua adalah merupakan daripada tentera-Mu untuk nak mengingatkan kami. Maafkanlah kami. Kami mohon padamu ya Allah, ringankanlah bebanan yang kami hadapi pada hari ini. Janganlah Engkau beban kami dengan sesuatu yang kami tak mampu menanggungnya ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID ini pada kami, negara jiran dan seluruh dunia ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kesalahan kami. Berikanlah kami keimanan taqwa dan jadikanlah anak cucu kami orang yang beriman, yang bertakwa, yang ikhlas. Ya Allah, semua kami ada macam-macam penyakit. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Semua kami mempunyai berbagai-bagai hajat. Kabulkanlah semua hajat kami ya Rahman. Ya Allah, terimalah doa kami. Kabulkanlah permohonan kami dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itulah untuk kita pada malam ini yang mulia, malam Jumaat. Mudah-mudahan dapat kita barakah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon maaf dalam penyampaian saya kalau tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang mana benar itu semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya, kebodohan saya, kebebalan saya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jangan lupa pengajian kita malam ini merupakan daripada channel dakwahnya Masjid Al-Istighfar Pasir Ris, Singapura. Marilah sama-sama kita menyokong masjid dengan kita berderma kepada tabung derma masjidnya, ada tertulis nombor akaunnya di hadapan kita. Mudah-mudahan mendapat kita pahala amal jariah kita insya-Allah. Sekian saja dari saya, sampai kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Kalau panjang umur, sihat walafiat ya, ditemukan Allah, maka sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.